It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Puan Ainun pernah cakap dekat Facebook. Dia kata selalunya your first business akan tak jadi. So I macam betul ke? Alah, aku takkan semua orang lingkup kot first time buat business. Tapi memang betul. Tak tahulah siapa yang pernah buat first business dan dia masih bertahan, I don't know. Tapi most of my friend first business selalu sebagai pengalaman lah. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Hello guys, bertemu lagi dalam Big Story Podcast episod yang ke-8. Hari ni kita ada tetamu istimewa yang kita datangkan khas. Salah seorang daripada klien BX juga. Ada macam-macam cerita yang dia bawa hari ni. Dan tetamu kita kali ni adalah antara orang yang aku follow daripada zaman dulu sampai sekarang. Tapi kita baru je jumpa dan jadi klien untuk few events. Perkenalkan Azila Mahmud atau kita panggil dia Kak Brownies. Hai, Assalamualaikum madam. Sihat? Hai, sihat, Alhamdulillah. Bisnes okey? Bisnes? Okay, Alhamdulillah. Tengok orang bisnes kalau tanya bisnes dah okey ke tak, waktu sekarang ni dia lambat sikit jawab. Tapi insyaAllah Brownies okey. Dan ini produk dia. For the first time kita punya podcast kali ni ada sponsor produk. Alhamdulillah, lepas ni mungkin ada banyak lagi sponsor. Mana tahu lepas ni ada banyak lagi brand yang nak masuk. Tapi ini adalah produknya. Produk yang sentiasa menjadi inspirasi aku sendiri sebagai orang bisnes yang follow Azila di Facebook. Sebab aktif kat Facebook kan. Ya. Ke ada TikTok ke apa? Ada tak? Slow lah. Okay, kita start. Rasanya sebelum ni aku jumpa dia tidaklah sesenyap ni. Tapi hari ni tak tahu apa, dia bangun salah bantal ke apa ke. Macam senyap sikit. Tapi kita nak pecahkan kesepian ni. Kita try. Tanya first soalan. Boleh cerita sikit background Ila daripada kecil, family background sampai study punya time lah. Okay, saya adalah anak ketiga daripada 4 orang lah. Okay, 4 orang daripada dia. Ya. Semua 4 orang, lelaki seorang, abang saya, arwah abang saya yang merupakan nombor 2. Sekolah daripada kecil memang saya duduk Jitra. Tak pernah pergi mana lah, tak pernah keluar lah dekat Kedah tu. Sampai sekolah menengah pun kat Jitra. Dan lepas SPM saya masuk UIA di KL lah. Itulah pertama kalinya saya keluar daripada Kedah lah. Dia masuk UIA dia terus tukar slang kan. Keluar dari Kedah. So saya duduk dekat cerita pasal sekolah dulu lah. Sekolah dulu saya ni Mak ayah kerja apa? Mak Askar bukan? berniaga jual kuih. Tapi bukan dia jual sendiri, dia letak dekat, okay, buat kuih dekat rumah, lepas tu hantar dekat tempat orang lah. Ya, okay. Mak saya berniaga donat lebih kurang 30 tahun. Donat saja? Donat sahaja. 30 tahun. And abah seorang penjawat awam lah. Bukan Askar? Bukan. Sebab kebanyakan orang Jitra kalau aku jumpa tanya mesti anak Askar. Mungkin sebab ada camp kat situ kan. Ada ke camp Askar kan? Boleh jumpa ke anak Askar? Memang anak Askar. Ni first orang Jitra yang bukan anak Askar. Bukan. Okay. So kat mana tadi? Sekolah. Sekolah. Actually dulu tak tahu yang I am one of extrovert person. Sebab dulu memang dari sekolah rendah memang pendiam. Ya. Lepas tu tudung ke depan dia tunduk kan, dalam kelas belakang kan, tak nak cakap. Tapi bila lama kelamaan naik sekolah menengah start jadi pengawas. Okay. Dia dah macam nak polish diri sendirilah. Mungkin bila diam tu nampak macam baik. Bila baik tu jadi pengawas kan.
tak baik sangat lah. Tak baik sangat. Okay, lepas ni Okay. nak tanya yang tak baik tu. So selama ni tahu yang baik je. Okay. So lepas habis SPM baru datang ke KL. SPM tu sekolah harian? Sekolah harian. Tapi dia macam kalau kat Jitra tu sekolah bistari lah. Oh, okay. Tapi bukan macam asrama ke? Bukan Tak. Memang sekolah harian. So that was first time lah keluar daripada Kedah, jauh daripada mak abah, alone seorang-seorang duduk kat sini. Lama sebab kita start dengan matrik. Matrik pun dalam UIA PJ juga. PJ, okay. asasi kan. Sekarang panggil asasi. So it's about campur cuti apa semua. Lebih kurang 7 tahun jugalah duduk di KL. Okay. Dalam tempoh belajar tak ada balik kampung ke? Balik lah. Balik lah. So lepas kan tak ada balik langsung. Balik Macam mustahil pula tak jadi batu ni kan. 7 tahun tak balik ni. Balik waktu cuti SAM. 2, 3, 4 bulan sekali baru balik. Ada kejutan budaya tak? Anak kampung Jitra mai Okay, KL. yes. Saya sampai masa tu abah kata susah lah nak datang naik kereta. It will cost much, banyak macam mahal dia kata. So abah dengan my late brother arwah abang datang hantar naik bas turun dekat Pudu. Saya ingat lagi turun kat Ni Pudu. masa nak daftar? Yes. Asasi? Ya. Oh, okay. Bawa lah bantal. So tak boleh lah nak bawa macam orang lain, bawa timba apa semua kan. Bawa yang asas-asas je. Sejuk, basuh semua. Turun dekat Pudu, basahkan badan kat situ je lah. Saya pergi terus masuk. Kalau mak tak ada, kalau mak ada mestilah tolong pasang cadar apa semua kan. Tapi register bukan pagi-pagi ya? Pagi. Oh, okay. Kira kita tolak malam. Dalam bas malam lah. Bayangkan terus sampai pagi tu. Sampai pagi Berlemuh register. Kita basahkan badan sikit dekat Pudu tu. Fashion up lah. And then abang dengan abah balik. And then macam Dia alamak. tak ikut sekali? Yelah, dia orang dah daftar apa semua. Tinggal lah kan balik lah kan. Okay. Macam macam mula-mula tu terkial-kial jugalah. Tapi kalau orang Kedah ni mudah buat kawan, betul lah? Mudah buat kawan. Sebab naturally friendly kot. Tak? Ya, saya memang masa awal tu susah sikit sebab saya punya roommate semua budak KL. Dia rasa macam lain lah. Honestly saya datang dari Jitra kan. Apa air ni orang ayak. Dia apa tu kan dia punya bahasa-bahasa tu macam lain lah. Lepas tu makanan ni lah dulu dekat Jitra masa tu mana ada McD tak ada. Ada KFC je. Sampai sekarang pun tak ada. Lepas tu tak ada. Dia orang makan secret recipe cake macam mak matrik ni lah. Makan tu kira kaya KL kan. So merasa jugalah kalau keluar dengan mereka, kalau weekend dia orang bawa balik rumah, naik kereta besar-besar kan. So new experience. Okay. So dekat situlah saya macam I want this kind of life. Okay. Dia dah start Dia dah start. Dia macam okay, aku tak boleh. Aku kena berjaya. Aku nak kehidupan yang macam ni. Yang yelah kita dengan family. Abah naik kereta Iswara tu pun masa dah pencen baru abah beli. Sebelum tu Mazda. So bila tengok kawan-kawan bapak dia Mazda 323 tak tahulah Dam. Tapi memang lama. Lama. Aku rasa aku boleh relate apa yang Ila cakap tu. Sebab dulu pun aku kalau daripada kampung, ada budak bandar yang ajak dia balik ke rumah dia. Aku masuk rumah dia tu aku rasa macam macam ni orang kaya hidup Yes. Itu masuk tandas ada tuala putih ni susun macam ni. Sampai sekarang aku akan ingat. Kalau orang nak tahu orang tu kaya ke tak, kat dalam toilet dia ada tuala yang tersusun warna putih fluffy je. Tu kaya. Kalau tak kaya lagi. Itu benchmark dia. Tu aku punya benchmark lah. Ila punya aku tak tahu. Okay, lepas tu asasi tu berapa tahun? Asasi 2 tahun. 2 tahun. Lepas tu ambil continue. Masa tu ambil sains kemanusiaan. Okay. Sains kemanusiaan ni dia menggabungkan
sains politik, meskom, sejarah dengan psikologi. Oh, okay. Kat situ belajar lah. Dengan Arabnya berapa level lah. Dekat 3 level ke 4 level. Arab, English. Boleh cakap Arab ni? Lupa. Dia baru nak, ya ayyuhallazi baru nak tadi. Sebab cakap lupa. Bahasa ni kita kena praktis kan Adam. Kalau tak kita teruskan Arab je nanti sampai habis. Adam tahulah. Tahu, boleh. Lepas tu habis asasi masuk UAE. Masuk UAE ambil meskom. PR ni lah. Ambil meskom. Ambil meskom. Oh, okay. Specialized PR, public relation. So 4 tahun kat situ. And then bila dah habis, macam mana entah boleh decide nak duduk Kedah. Nak duduk Kedah tak adalah PR-nya. Habis belajar tu? Habis belajar. Macam decide nak duduk Kedah masa tu. Cari kerja di Kedah? Ya. Lepas tu duduk rumah family lah. Maksudnya bukan family duduk lah. sendiri lah. Ya, duduk dengan family. Lepas tu bila kat sana, kita memang orang yang jenis suka bercakap. Kan ambil pun meskom, PR. So bila kerja kat sana dapat kerja office. My first job was dekat Penang. Dapat kerja bank. Okay lah, dengar sedap lah lepas grad dapat kerja bank on that time. Lepas tu tapi dapat kerja yang macam documentation, buat loan rumah apa semua tu. Memang tapi back end lah, bukan yang buat sales. Back end, which is dekat office tu there's a lot of file, there's a lot of kertas, which is I tak boleh. Tapi tak apa. Balik kampung kata, Ila kerja mana lah ni? Kerja bank. Banyak duit ni. Kan? Kerja bank. Duit orang lain lah tapi sebenarnya orang tu. Kan ada muka juga bagi tahu orang kerja bank. Betul. Dia tak tahu kita kerja bank tu sebenarnya kita melayan file dengan dokumen dia. Betul. Oh, tak minta sales masa tu buat jual kad kredit ke apa? Masa tu tak tahulah. Lepas grad macam tak tahu apa-apa. Just apply lah. kat job street. Mana yang dapat. Untuk I tak tahan, I kerja I rasa 2 minggu je. 2 minggu. Lepas tu balik. Masa tu kat Penang. And then 2 minggu I caw. Lepas tu dapat second job dekat Kilang masa tu. I dapat marketing. International marketing. Kena lah tu. Dia cakap lah. Itulah, tapi komputer juga. Tak tahulah masa tu. Macam tapi duduk office juga? Office juga. Might be masa tu fresh graduate. So you dalam comfort zone. You tak ada benda yang you nak kena push yourself. You tukar-tukar kerja pun at the end you balik rumah duduk dengan your parents. So macam mungkin manja lah on that time. Kan lepas kerja international marketing, I dapat HR executive. Okay. I kena push sikit. Kena paksa-paksa sikit. Kena bully biasa lah kan. I berhenti lagi. So sampailah I keep on berhenti. I rasa macam berhenti lah. Apa yang tak kena dengan diri aku tadi? Aku tak kena. I tak kerja. Bunga. Yes. Rasa macam I tak boleh lah. I'm not happy. Satu, I'm not happy. Sebenarnya waktu study tu, bayangkan lepas habis study tu kerja apa? Tu. Lepas habis study I bayang kerja macam TV3. Tak, TV3 pun something yang you kerja dekat sebuah syarikat yang you need to meet people, berjumpa dengan orang, presentation. Sebab itu yang I belajar selalu kat pun, doing presentation, berjumpa dengan orang. And then macam bila keluar tu the reality is different. Different. You kena hadap benda-benda lain. HR you kena menghadap dengan staff-staff foreigner. And then bila mereka tak macam ramai staff tak datang, you kena bambu dalam, it's different lah. Tapi kita kena hadap lah for living kan. Tapi masa tu I don't know, maybe I tak cukup kuat. That's why I stop. Setahun bekerja. Tak kerja apa, setahun. Duduk rumah? Ya. I want to find myself back. Okay. I macam what to do? Realign balik lah. Realign balik. I macam kawan-kawan yang lain? Semua kerja. So macam kerja macam position yang patutnya student meskom dapat lah. Ya, macam kerja kat mana? PNB. Kerja kat mana? Petronas. So I macam I tak main Facebook lah. I malu. Nasib baik tak apply kerja Petronas.
Sisi minyak. Kan, sama juga kan. Boleh jawab juga kerja veteran. Itulah. Hmm. Sampai Setahun tak buat apa? Setahun sampai I start business. And then I find my soul in there. I find my soul in there. I rasa macam, okay, this is what I want. Which is? Yeah. Which is business lah. Masa okay. tu I start buat seriously in business 2011. 2011 kot. Oh, okay. Jual 2011 kuih. ya. Jual kuih. Jual kuih. Jual kuih sebab memang minat buat ke? Tak. Tak minat lah. Dah hari-hari duk tengok mak buat donat semua, tak ada rasa macam minat? Tak. Oh, tak lah. 30 years I tak pernah tolong pun mak buat donat. Cuma I tukang hantar je. Pukul 6.30 pagi mak kejut. So I akan hantar pergi checkpoint ni lah. Jalan kena kejar anjing semua tu. Itu biasalah. Okay. So sebab jual kuih sebab modal tak ada. So I fikir macam okay, that's a small start lah I can do. Lepas tu biasalah my first business tu lingkup lah, tak sampai setahun pun dah goyang macam lah. mana ni? I jual frozen. Okay. Saya jual frozen food, kari pak, cucur badak. Masa ni aku start follow je lah. Masa dia jual cucur badak kecil kan. Frozen kan. Like seriously. Masa tu aku start jumpa, start follow Ila. So aku tahu daripada situ sampai point sekarang lah. Apa yang tak kena dengan bisnes kuih frozen tu? Sebenarnya pernah dengar juga salah seorang yang Puan Ainun pernah cakap dekat Facebook. Dia kata selalunya your first business akan tak jadi. So I macam betul ke? Alah, aku takkan semua orang lingkup kot first time buat business. Tapi memang betul. Tak tahulah siapa yang pernah buat first business dan dia masih bertahan, I don't know. Tapi most of my friend first business selalu sebagai pengalaman lah. Sebab you belum kental lagi. You ilmu tak cukup. Sabar you tak cukup. Segalanya tak cukup lah. Sebab business ni kan sukan lasak, you know. Tapi you tak cukup fit for that. So that's why. Masa tu mak masih sihat lagi? Tolong buat kuih tu. Tolong. Mesti ada dapat rahsia-rahsia sikit pada dia kan untuk buat kuih tu. Dia tolong. Ya. Tapi cuma dia tak buat frozen lah dulu. Kena dapatkan ilmu jugalah kat luar. Tapi family semua turun tolong. Macam nak base tahu kadang ada kan tak ada kan. So banyak-banyaklah juga menyusahkan keluarga masa tu. Okay. Kalau boleh diputarkan balik masa lah kan. Menyesal buka bisnes tu? Tak. Kejayaan bermula dengan kegagalan. Yes. Okay. Bisnes tu berapa tahun? Setahun lebih je. Setahun lebih lah? Aku follow tu aku rasa macam lama. Setahun 2 tahun lah. Tapi tahun kedua tu macam dah gelong sangat dah. Apa yang membuatkan rasa macam tak boleh pergi lah ni bisnes ni, nak kena tutup lah ni? Kenapa? Sales ke? Management out, sales out, sustainability tak boleh. Lepas tu nak handle staff tak pandai. Macam-macam lah. Tapi at the end yang boleh betul-betul nak quit tu sebab bila check balik costing salah, buat business je tapi maksudnya buat charity tak ada untung. Ya kan. So macam walaupun ada hati yang kuat juga macam first love lah kan, tapi macam even do business tapi this is all about numbers juga kan. So I decided to quit lah untuk buat business tu. Then balik duduk rumah balik, keluar daripada kedai apa semua, duduk rumah balik. Ada kedai dah masa tu? Ya, untuk itulah simpan cakap, stok frozen semua. ada staff semua sebab kita masuk, kalau bulan puasa kita masuk bazar Ramadan, kita masuk bazar pun kadang sampai 3 sekali, 3 tempat. Macam dah okey dah tu. Tapi sebenarnya buat charity.
buat bagi orang makan. Charity, tapi dalam sesama tak Costing cukup ilmu salah, lah. kan? Banyak benda Okay. lah. Bila decide buat tu, tutup tu, then patah balik jobless. Patah balik jobless, patah balik jatuh, and then lost myself for the second time lah. For the first time kan I cakap lepas I actually berhenti kerja, I lost myself setahun. Lepas tu I business, I rasa macam wow, macam momentum I naik balik. And then bila I jatuh, I lost myself for second time. Setahun juga Adam. Setahun tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Bukan tak buat apa, yang tu I buat. Tapi tak jadi. I buat apa benda pun tak jadi. Dalam 4 orang adik-beradik ni, berapa orang perempuan? 3 orang perempuan. Semua perempuan. Sebenarnya okey juga lah. Ada teman mengadu jugalah. Kakak dan adik yang lain. Pasal business I tak boleh mengadu dekat my families because dia orang tak faham. Okay. Sebab they keep on macam kerja lah balik. Sebab kesian lah kan. Susah kan. Susah. Tu kerja lah balik cakap kan. Tapi itulah. Okay, lepas setahun tak buat apa tu, Hai buat apa? I buat. Masa tu dapat anak. Okay. Kahwin masa bila ni? Masa dah buat Frozen tu dah kahwin. Okay, sebelum buat Frozen tu lah. Okay. My past marriage lah. Okay. So dah kahwin masa tu. Tapi tiba-tiba dapat anak. Tahun keempat dapat anak. Jaga anak je lah. Tiba-tiba dapat anak. Mana dapat anak tiba-tiba? Sebab kita dah 4 tahun kahwin baru dapat anak. Okay. Memang mengharap lah kan. Okay. Alhamdulillah dapat anak. Bisnes jatuh, dapat anak. Alhamdulillah rezeki. Tapi itulah, kais pagi makan pagi lah kan. I bukan duduk diam, buat macam-macam. Buat macam-macam tapi tak jadi apa. Apa contoh macam-macam tu? Okay, I jual produk orang, suplemen. Jual tapi laku. Tapi biasalah, you tengah susah, you akan termakan duit modal. Habis. Dah tak boleh. Tak boleh. Lepas tu I buat juga makanan. Jual macam, jual apa? Tak ingat lah. I buat jadi cikgu ajar mengajar buat kuih. Ada orang panggil. Buka kelas ajar orang buat kuih. Yes. Okay. Buat juga. Kadang pernah ambil 3 bulan mengajar lecturer. Lecturer professor daripada UM. Ngajak 3 bulan. Macam-macam tu je lah. Tapi tak sustain lah. Ajar lecturer ajar apa? Sebab mereka ni ada macam peruntukan untuk mereka belajar. Mereka boleh pilih. So dia belajar untuk buat kuih. Okay jugalah. Ajar lecturer tu. Buat kuih. Ajar lecturer. Sebelum dia orang pencen, memang dia orang diberi peruntukan. Okay. Lepas tu baru bisnes yang ni? Ya. Ke belum lagi? Lepas tu dah selepas setahun, mungkin kesalahan saya Adam sebab saya duduk kat rumah. Maksudnya bila tak saya kemurungan, saya cuba cari diri saya sendiri di dalam rumah sahaja. Saya tak keluar. So for the first time lepas tu, masa tu anak saya setahun, dekat setahun, almost setahun baru saya keluar rumah. Saya pergi kelas, pergi kelas, bergaul dengan orang. Masa tu lah I find myself back. Bila saya bergaul dengan orang-orang yang berjaya lebih daripada saya, barulah saya dapat kekuatan dan aura tu. Macam orang lain boleh, takkan aku tak boleh. First thing bila saya mula percaya pada diri saya sendiri lah Adam, baru saya boleh start business balik masa tu. So my second business is this lah. Tapi masa tu cake brownies. Buat cake brownies. Buat di rumah lah. Buat di rumah. Okay. Saya lepas tu jual macam mana? Saya jual online lah macam sekarang. Jual sendiri, jual online. Tapi dalam masa yang sama, masa tu dia berkobar-kobar tau. Bila dia, betul lah kita cakap, bila you in business, you tengah berkobar-kobar, momentum you tengah naik, you jangan cut. You layan je. Sebab time tu lah baru you akan dapat idea, you akan dapat kekuatan kat situ. So every night I akan macam, even though I buat brownies cake, every night I akan buat research kat Pinterest, Google, YouTube, apa yang macam mana I nak commercialize. Sebab cake ni macam satu dah ramai orang buat, and then macam
chef Dah, lah dia macam susah. mana nak bagi specialnya kita pula kan. Ya kan, kita kena innovate lah. So I datang dengan idea, tiba-tiba Allah bagi ilham. I ternampak macam ada brownies ni boleh buat cookies. So I cakap cookies macam biasa sangat. So I cakap letak keripik lah, nipiskan lagi. Itulah. Okay. First business tu ada kaitan dengan masak. Second business pun ada kaitan dengan masak. Memang minat memasak ke ataupun tak pernah terfikir pasal business lain? Alright. Okay. First business memasak sebab benda modal rendah. I tak perlu modal yang tinggi. Ya ke? Business masak modal rendah? Sebab contoh you tak ada duit, you buatlah kek tu sebiji, you letak kat Facebook. Siapa yang nak order, dia order. So gunakan duit order tu, you buat balik. Compare by you jual tudung apa semua, you need modal untuk beli tudung tu and then you promote. Itulah I rasa masa tu lah kan. And second time tu, bukan I tak teringin nak buat benda lain, tapi saya dah banyak tahun dah dalam makanan. So you nak buat benda lain macam you nak start from zero, susah. So dah buat salah dalam bisnes makan, dah ada ilmu. Ya. Buat ilmu yang patut buat dan tak patut buat dalam bisnes makan. So kita teruskan dalam bisnes makan. Tahun bila start buat brownies tu? Tahun 2016. Tapi nama tak pakai nama ni brownies. Pakai nama dia? Memang pakai brownies, tapi masa tu brownies Redot. Sebab kita jual kat Kedah je. Redot tu means kedut. Kedut in kalau kita memang brownies kedut tu memang satu nama brownies lah, memang nama resepi tu. So berarti I tukar jadi brownies Redot di Kedah. Okay. Brownies yang bagus memang dia kena kedut je? Yes. Okay. Kalau brownies tu licin atas, kira tak power lah orang yang buat tu. Dia ada resepi dia, maksudnya ada brownies kedut, ada brownies chewy. So kalau you nak buat brownies kedut, brownies chewy je lah. Brownies yang, kalau brownies yang chewy yang macam you makan tu macam mana? Dia macam chewy sikit. Kalau brownies kedut ni dia lembut. Brownies ada jenis-jenis dia. Okay. So kalau you pilih brownies kedut, kalau you pilih brownies kedut, you kena kedut lah atas tu. Okay. Ada satu take away yang aku nak korang ambil daripada apa yang Ila bagi tahu tadi. Memang ada beza bila kita bermula bisnes waktu kita susah dengan kita bermula bisnes dengan duit yang banyak. Salah satunya ialah kita akan jadi kreatif untuk selesaikan masalah. Sebab aku dah pernah bisnes di waktu ada duit, pernah mulakan bisnes di waktu tak ada duit, dan aku pernah tengok orang-orang lain juga. Dan aku pernah tengok orang buka kedai first day menjual bunga tiruan, akaun dalam kedai dia ada 8 Tu bisnes orang ada duit. Dan aku pernah jumpa juga orang yang first day buka bisnes, dia dah beli kereta besar semata-mata untuk kelihatan berjaya. So apa yang Ila cakap tadi, sebenarnya ada takeaway yang korang kena ingat. Kalau korang tak dapat yang lain-lain tadi, please lah dapat yang satu ni. Sebab ada beza kita bermula bisnes dengan kurang modal dan ada modal yang banyak. Yang penting kita kena ada kewarasan masa kita buka bisnes tu, dan fikir habis-habis dan make sure kita tahu numbers kita. Okay, lepas ni kita nak bincang banyak lagi dengan Ila untuk bahagian yang kedua. Kita nak tanya pasal macam mana dia dapat idea untuk buat bisnes yang macam ni punya hebat dah sekarang. Kita jumpa di bahagian kedua selepas ni. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast.